Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang satu watak dalam anime series Detektif Conan, yang mana watak tersebut merupakan satu watak yang sangat-sangat cool dan tenang, yang mana bersama-sama dia sentiasa ada seekor chipmunk yang selalu duduk atas bahu dia. So watak tersebut tak lain tak bukan adalah watak Fumimaru Ayano Koji. Yang mana watak Fumimaru Ayano Koji ni saya kongsikan dengan korang semua sebab ada beberapa benda yang bagi saya menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kalau korang rasa ada perkara-perkara yang menarik lagi tentang watak ni yang korang nak kongsikan, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita dalam video kita pada hari ini. Watak Fumimaru Ayano Koji merupakan seorang inspektor polis di daerah Kyoto. Yang mana watak Fumimaru Ayano Koji ni boleh dikatakan seorang inspektor muda lah. Pada usia yang muda lagi, dia telah pun dipromot untuk menjadi seorang inspektor sebelum mencecah usia 30 tahun lagi. Yang mana usia dia sekarang adalah berusia 28 tahun. Watak Fumimaru Ayano Koji ni sebenarnya pada asalnya hanyalah watak non-canon saja dalam anime series Detektif Conan ni. Kita dapat tengok kemunculan pertama non-canon watak Fumimaru Ayano Koji ni dalam anime series Detektif Conan adalah dalam episod yang ke-694. Tapi, bagi peminat-peminat Detektif Conan, memang kita semua dah familiar lah dengan watak Fumimaru Ayano Koji ni. Sebab kemunculan pertama Fumimaru Ayano Koji ni secara non-canon adalah dalam movie yang ke-7. Kemudiannya, beberapa movie yang lain juga Ayano Koji ni turut muncul. Tapi sebagai watak non-canon lah. Dan watak Ayano Koji ni sebenarnya, kalau kita nak kira pun, hanyalah sebagai watak canon dalam episod yang ke-927 sehingga 928. Which is episod yang merujuk kepada manga pada chapter yang ke-1001 sehingga chapter yang ke-1004. Dan kemunculan lain yang canonnya adalah dalam episod 941 dan 942. Tu pun hanya sekadar background sahaja. Bagi korang yang tak faham apa tu canon dan non-canon, canon tu adalah episod yang direct berdasarkan daripada manga sendiri. Manakala non-canon tu pula adalah episod-episod yang bukan berdasarkan manga. Sama ada TV original special maupun filler. So itulah beza canon dan non-canon. So kalau kita nak jadikan rujukan sebagai argument dalam buat teori, sepatutnya kita rujuk kepada benda yang canon semata-mata. Tapi kenapa saya kongsikan dengan korang semua watak yang banyak muncul sebagai non-canon ni? Yang mana dalam movie, dia telah muncul dalam movie yang ke-7, kemudian dalam movie yang ke-13, movie yang ke-17, movie yang ke-18 dan movie yang ke-21. Dan kenapa? Kenapa saya share dengan korang watak yang non-canon ni kan? Selalunya saya sendiri akan merujuk sesuatu yang canon sebagai bahan rujukan. Tapi apa yang saya dapati menarik pada watak Inspektor Ayano Koji ni adalah tentang macam mana Gosho Aoyama menjadikan watak ni sebagai satu watak canon dalam manga pada chapter yang ke-1001 sehingga chapter 1004 daripada satu watak yang non-canon. Dan yang paling menariknya juga adalah dalam episod yang ke-965. Walaupun episod ni non-canon, kita dapat tengok pada saat Inspektor Ayano Koji ni bersembunyi untuk melihat apa yang telah berlaku di tempat kejadian. Dalam episod yang ke-965 tu, Ai Haibara kelihatan sangat-sangat takut dan cuak dan dia dapat rasakan akan kehadiran sesuatu watak. Seakan-akan Haibara dapat merasakan aura daripada seorang ahli The Black Organization. Sehingga kan pada saat tu, kita dapat tengok muka Haibara ni memang sangat jelas kelihatan lah ketakutan dia. Dan bila Ran tanya Haibara kenapa, of course lah Haibara akan kata, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Haibara ni, even ada apa-apa pun dia tetap akan jawab dekat Ran tak ada apa-apa punya kan. Tapi, dalam episod 965 ni, kita dapat tengok apabila bayangan hitam tersebut ditunjukkan, Haibara memang riak wajah dia sangat-sangat takut dan cuak. Dan yang mana pada episod 966 lah baru kita tahu bayangan yang memberikan Haibara satu perasaan yang takut itu adalah Inspektor Ayano Koji. So watak Inspektor Ayano Koji ni menimbulkan satu persoalan lah kepada saya, yang mana adakah sebenarnya watak Ayano Koji ni merupakan seorang daripada ahli The Black Organization? Yelah, sebabnya perasaan dan riak muka Haibara yang ditunjukkan tu, kita hanya dapat tengok apabila Haibara dapat merasakan kehadiran ahli The Black Organization sama ada jin, vodka, vermouth
So benda ni menimbulkan persoalan bagi saya lah kan. Sebenarnya, adakah Goshio Aoyama menyembunyikan satu perkara tentang watak Ayano Koji ni, which is sebenarnya Ayano Koji ni adalah ahli The Black Organization? Saya tahu. Mungkin ada sebahagian daripada korang yang kata, episod tu kan non-canon. Apa sebab nak jadikan rujukan? Haibara takut ke apa ke? Tu kan non-canon. Saya jawab kat korang kenapa saya jadikan episod yang non-canon ni sebagai rujukan dalam video kali ni. Sebab kalau kita tengok pada watak Fumimaru Ayano Koji ni sendiri, asalnya adalah watak non-canon. Kemudian Goshio Aoyama menjadikan dia watak yang canon dalam chapter yang ke-1001 sehingga 1004. Yang mana chapter 1001 sehingga 1004 ni merupakan satu chapter yang boleh dikatakan chapter yang besar dan chapter keramat lah bagi Detektif Conan. Sebab chapter 1001 sehingga 1004 ni adalah chapter selepas daripada chapter 1000, which is satu pencapaian yang sangat-sangat besar bagi sesebuah manga untuk mencapai chapter yang ke-1000. Dan dalam chapter 1001 sehingga 1004 ni, yang mana dalam anime adalah episod 927 sehingga 928, watak Inspektor Ayano Koji ni telah pun hadir untuk menyelesaikan kes yang berlaku bersama-sama dengan Shinichi Kudo, bukannya dengan Conan Edogawa. So maknanya watak Inspektor Ayano Koji ni antara inspektor yang special yang dapat menyelesaikan kes bersama-sama dengan Shinichi Kudo selepas Shinichi Kudo menjadi Conan Edogawa. Yelah, sebabnya tak ramai inspektor yang dapat menyelesaikan kes dengan Shinichi Kudo lepas Shinichi Kudo bertukar menjadi Conan Edogawa. Dan kalau diorang ada selesaikan kes dengan Shinichi Kudo pun benda tu dirahsiakan kan. Tapi untuk watak Inspektor Ayano Koji ni pula, sejak kemunculan pertama sebagai watak canon lagi, dia dah dapat menyelesaikan kes bersama dengan Shinichi Kudo. Dan selepas daripada itulah, watak Shinichi Kudo ni mula mendapat perhatian apabila gambar Shinichi Kudo telah terakam dalam kamera yang merakam kes kematian yang diselesaikan oleh mereka tu. Dan daripada situlah di mana watak Shinichi Kudo ini telah pun mendapat perhatian daripada Ram, the second man in the Black Organization. So mungkinkah sebenarnya selain daripada melihat dalam berita tentang kemunculan Shinichi Kudo tu, which is berita tu telah dipalsukan pun oleh Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo, apabila Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo mengarahkan orang yang ambil gambar Shinichi Kudo dan menyebarkan benda tu di media sosial untuk mengatakan bahawa itu adalah satu kesilapan semata-mata. So kalau kita nak kata Ram mula mengkaji tentang Shinichi Kudo daripada satu berita yang tak pasti, mungkin ke Ram nak habiskan masa untuk benda macam tu sampai dia arahkan babon sampai untuk cari pasal Shinichi Kudo ni? Ataupun mungkin kenapa Ram merasakan bahawa Shinichi Kudo tu masih lagi hidup dan mula mengkaji tentang Shinichi Kudo bukanlah semata-mata satu perasaan, tapi satu maklumat yang dia dah dapat daripada seorang ahli The Black Organization, which is mungkinlah pada pendapat saya, mungkin Ayano Koji yang memberitahu kepada Ram sendiri bahawa dia telah menyelesaikan kes bersama-sama dengan Shinichi Kudo. So benda ni hanyalah sekadar teori je lah daripada saya kan. Kita pun tak tahu betul ke tidak. Tapi bagi saya, watak Ayano Koji ni menarik lah. Sebab kemunculan dia daripada watak non-canon terus kepada watak canon, dan canon-canon dia hadir tu terus dengan event-event yang penting, iaitu dapat menyelesaikan kes bersama dengan Shinichi Kudo. Tapi sekali lagi saya bagi tahu, saya rujuk kepada benda yang non-canon juga adalah disebabkan oleh watak Ayano Koji ni sendiri merupakan satu watak yang asalnya non-canon, tapi Goshio Aoyama canonkan dia. Mungkinkah ada sebab di sebalik apa yang Goshio Aoyama lakukan ini adalah sebab watak ni merupakan satu watak yang penting juga dalam The Black Organization, which is watak yang memainkan peranan penting dalam main storyline Detektif Conan ni. So tu sajalah perkongsian saya dalam video kita pada kali ini. Itulah bagi saya perkara yang menarik lah tentang Inspektor Ayano Koji ni pada pendapat saya sendiri. So kalau korang tak bersetuju, korang boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada info-info menarik, korang boleh je share dekat ruangan komen di bawah. Dan sekiranya ada sebarang kesilapan, saya minta maaf. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi